Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk slot kali ini cikgu akan ajar tentang graf laju masa. Okey, slot seterusnya adalah graf laju masa. Untuk soalan yang cikgu KIV hari tu, nanti waktu online boleh tanyakan soalan tersebut. Okey, so untuk hari kali ini cikgu akan teruskan dengan graf laju masa. Okey kelas, so kita tengok kepada graf perbezaan antara graf jarak masa dengan graf laju masa. Okey, so kalau kita tengok di sini, perbezaan dia adalah kalau graf jarak masa, perbezaan dia dengan laju masa adalah di sini jarak dan di sini adalah laju. Okey, kemudian lihat kepada kecerunan. Kecerunan bermaksud perubahan jarak kepada masa ataupun bersamaan dengan laju. Okey, tetapi kalau graf laju masa, jarak gerakan adalah kecerunan. Kita tengok pada kecerunan. Kecerunan adalah perubahan laju kepada masa, iaitu bersamaan dengan pecutan. Okey, ini dinamakan pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, pecutan adalah apabila nilai pecutan itu positif. Okey, maknanya dia lajulah, dia lebih pecut. Tapi kalau nyah pecutan dia lambat sikit. Jadi yang ni kalau nilai dia positif. Positif maksud macam ni lah. Kalau dia negatif, nyah pecutan dia terbalik. Okey, so kalau laju, kalau dia positif sama jugalah laju akan ke sini. Kalau dia negatif dia patah balik. Okey, kalau yang ni dia pecut, kalau yang ni negatif maksud dia lebih perlahan. Okey, kemudian ini telah diterangkan tadi bersamaan dengan laju, yang bersamaan dengan pecutan. Kemudian di sini pada P hingga Q ini, kalau dekat jarak masa dia adalah berhenti ataupun pegun. Okey, ini adalah pegun. Tetapi di sini dipanggil sebagai laju seragam. Okey, laju seragam. Di sini adalah laju seragam. Okey, kemudian apa lagi? Okey, dalam graf jarak masa kita boleh direct dapat jarak, tetapi kalau graf laju masa tidak boleh direct dapat jarak. Apa yang perlu kita buat untuk cari jarak ialah luas di bawah graf. Contoh, katakanlah dia nak jarak daripada pecutan O ke P. Di sini dia nak jarak dia. So kita kena cari luas di sini, luas pertama. Katakanlah dia nak jarak di tengah-tengah ini. Waktu dia berhenti, berapakah jarak dia? Okey, so yang inilah bentuk kita kena cari luas kedua, iaitu bentuk segi 4. Dan yang terakhir, kalau dia nak yang ni sahaja jarak dia, so yang ni. Kalau dia nak keseluruhan jarak, cari luas segitiga pertama tambah dengan luas segi 4 dan tambah dengan luas segi 3. Okey, so ini adalah keterangan laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ini adalah daripada buku teks. Okey, kita tengok kepada muka surat 56, graf laju masa. Okey, so untuk kali ini slot ini cikgu akan tunjuk cara untuk melukis graf laju masa seperti lukis graf jarak masa. Okey, so kita perlu tahu masa dia apa, laju dia apa, kemudian perlu buat graf. Okey, let's say graf cikgu di sini. Okey, ini adalah untuk laju. Okey, so di sini adalah laju. Jadi untuk laju daripada 2 hingga 10. Okey, 2 hingga 10. Jadi kita perlu labelkan 2, sifir 2 lah. So paling senang sifir 2 lah. So ini 10, 8, kemudian 6, kemudian 4. So di sini adalah 2. Jadi di sini adalah untuk faksi X, iaitu masa. So sini mesti label masa dalam saat dan laju dalam ms negatif 1. Okey, kemudian sini mesti start dengan kosong. Okey, so plotkan graf. Pertama 02, so pangkah 02. Sini 1, 1, 2. Ini kita buat sampai 4 lah. 3 dan 4. Okey, so 02 di atas paksi Y. Kemudian 14 di sini. 26. Okey, kemudian 38. Dan yang terakhir 4, 10. Jadi kita nampak dia adalah satu bentuk graf garis lurus. So sambungkan setiap pangkal guna pembaris. So akan dapat jawapan ini. Okey, so ini adalah graf yang pertama. Okey, lihat kepada soalan B. Soalan B adalah laju, kita perlu plotkan dahulu laju
So yang ini kita guna disebabkan nilai dia paling mudah, kita guna sifir 10. Okay, so di sini adalah laju. Okay, laju dalam kurungan km minit negatif 1. Kemudian di sini adalah paling tinggi 60, kemudian 50, kemudian 40, 30. Okay, sorry so 30, kat sini betulkan sikit. So ini adalah 30, 20 dan yang terakhir 10. So untuk paksi X 1, 2, 3 dan 4. Okay, let's say ini start dengan 0. So di sini adalah masa dia iaitu dalam minit. Okay, masa dalam minit. Jadi kita plotkan 0.60. So di sini 0.60, 1.50, kemudian 2.40, kemudian 3.30, okay, kemudian 4.20. Jadi graf ini kita nampak dia menurun. Menurun ni maksud dia perlahan. Sebab ini graf laju masa, maka dia memperlahankan dia punya lajuan. Kelajuan tu diperlahankan. Jadi graf dia adalah sambungkan guna pembaris, tolong guna pembaris. So ini adalah graf dia. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Lukis suatu graf laju masa dengan membina jadual laju masa bagi persamaan berikut. Okey. So diberi V ialah laju dalam ms negatif 1 dan T dalam masa ialah masa dalam saat. Okey, so yang ini kita kena buat table. Macam juga soalan jarak masa. Jadi kita buat table lah. So T dia 0 hingga 20. Okey, T dia adalah 0 hingga 20. So senang saja, kita tak perlu buat banyak-banyak macam table tadi ya. Kita buat 2 titik cukup. Okey, so masa dia adalah T. Okey, T saat. Jadi ini diberi dalam saat. Kemudian yang ni kita pilih 2 sahaja cukup lah, 0 dengan 20. Paling mudah 0 dengan 20 sebab ni 0, 20. Okay, so tetapi sebenarnya dia tidak termasuk 0 dengan 20 lah. Tapi kita boleh buat dia punya line lah. Hanya untuk cari line tak ada masalah. Kemudian laju. Laju dia adalah V bersamaan dengan ms negatif 1 sebab dia dah beri kat atas. Jadi kita kena masukkan dalam formula. Okay, let's say formula dia di sini diberi V sama dengan 60 tolak 3 T. T kita sekarang 0. So gantikan sebagai 0. So kita akan dapat 60. So di sini 60. Kemudian ini kalau T dia adalah 0. Sekiranya T sekarang adalah 20, gantikan V sama dengan 60 tolak dengan 3 kurungan 20. So yang ini kita akan dapat jawapan dia 0. So di sini label sebagai 0. Selepas itu bolehlah kita plotkan graf. Okey, laju dia 60 dengan 0. Bermaksud kita buat sifir 10 lah. Paling mudah kita buat sifir 10. So sini adalah laju, labelkan laju ms negatif 1. Kemudian ini paling tinggi 60. So sini adalah 50, 40, kemudian 30, 20, kemudian 10 dan yang terakhir 0. So yang ini untuk paksi X. Okey, untuk paksi X di sini kita guna sifir 20 lah, sifir 5 lah, senang. So sini adalah 5, 10, 15, 20. Takkan kita nak buat 20 kan sampai habis, tak cukup. So kita buat sifir 5 lah. Okey, so sifir 5. Jadi first kali 060 pangkah di sini, satu lagi 20 kosong sini. So kita yang ni jangan lupa label masa dalam saat. Okey, so dah dapat 2 titik ni, terus sambung saja guna pembaris. So kita akan dapat satu garis lurus. Inilah graf laju masa bagi soalan ini. Okey, so untuk soalan yang soalan 2B di sini sama juga macam tadi, buat table. So first kali kita mesti tulis masa. Okey, masa dia dalam saat tadi dia dah cakap. Kemudian di masa ni T lah. Okey, kemudian laju. Laju adalah V dalam ms negatif 1. Okey, kemudian di sini kita buat 0 dengan 5. Pilih daripada range yang diberi.
itu paling mudah. Okay, masukkan nilai yang dibagi, range dia. So yang itulah yang kita masukkan. Okay, kemudian gantikanlah V sama dengan 4 kurungan kosong. Kemudian ini saja. So T kita yang pertama adalah kosong. Jadi gantikan T sebagai kosong. So dapat kosong. So yang pertama adalah kosong. Kemudian yang kedua T adalah 5. So kita gantikan V sebagai 4 darab kurungan dalam 5. Okey, 4 darab 5 dapat 20. Maka di sini nilai dia adalah 20. Okey. Kemudian yang terakhir sekali kita kena buat graf lah. So graf dia adalah begini So yang ni paling tinggi dekat sini untuk laju. Okey, jangan lupa laju labelkan sebagai -1. So ni paling tinggi 20. So kita buat sifik. Sifik apa ni? Kita buat sifik 4 lah, nampak banyak sikit. So 4, 8, 12, 16, 20. Okay, so ini 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16 dan 20. Kita boleh pilih apa saja, yang penting bersesuaian dengan nilai yang kita dapat. Okay, so di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah untuk masa. Okay, masa dalam saat. Kemudian di sini kosong. Jadi plotkan yang pertama 0, 0 dan yang kedua 5, 20. So di sini. So dapatlah graf dia satu garis lurus. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.